biasalah bila dah jadi begini, mana yang rapat mulalah menjauh, mana yang kawan-kawan mulalah kurang sebab takut apa-apa terjadi pada mereka pula kan, kena maki ke apa. Jadi saya beranggapan okey, ni ujian untuk aku, ini bahagian aku. Itu antara kata-kata dan luahan pelawak Ali Puteh. Baiklah, secara eksklusif kami tampilkan kepada anda dalam cerita Raim Star Ali Puteh. Baiklah, Assalamualaikum Ali Puteh, apa khabar? Khabar baik. Okey, Ali Puteh, so macam kita teruslah direct kepada persoalan yang ingin kita utarakan kepada Ali. So nak panggil Ali ke? Boleh panggil Ali. Panggil Ali je. Okey, kepada Ali. So mungkin selepas setahun 2 bulan pemergian arwah abang dan Ali mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga which is memegang segala bebanan yang dipikul oleh abang sebelum ni dan jatuh kepada Ali pula. So mungkin Ali boleh ceritakan macam mana perkongsian perjalanan hidup selepas pemergian arwah abang. Dia sebenarnya bukan mengambil alih. Sebenarnya masa arwah abang ada, kita sama-sama. Cuma dia yang tua, kita hormat yang tua. Betul. So bila dia tak ada, fully pada saya. Macam tu. Setahun 2 bulan arwah abang meninggal. Berbezanya lebih kurang 360 darjah. Kita kena turn lah. Kita kena turn sebab bukan masalah daripada segi kewangan, bukan masalah daripada tu. Sebab dulu kita boleh give macam ni masa abang ni masa Angah pula, nanti masa Kak Dik. So sekarang dia fully pada saya. Jadi bebanan, saya tak beranggapan itu satu bebanan yang besar sebab ibu, mak hanya tinggal seorang. Saya galas tanggungjawab yang arwah abang tinggal. Cuma daripada segi kata-kata orang tu saya tolak tepi semua. Yang penting saya kena jaga ibu saya macam mana seorang anak menjaga ibu sampai satu masa kita maksimum untuk jaga ibu. Sama ada dia dalam keadaan yang kurang sihat, kurang apa orang panggil dah uzur ke apa semua kan. Itu sebagai tugas seorang anak untuk menjaga seorang ibu macam tu. Adakah dia rasa macam nama Ali sekarang ni macam tengah busuk kan? Macam bila apa-apa yang Ali buat diperhatikan dan orang pun tak suka, orang kecam. So macam mana? Mula-mula saya fikir saya up je satu gambar, up je apa-apa benda video pun, yang benda pertama yang akan saya sampai pada saya adalah makian. Kalau tengok balik Instagram saya, ni adalah Instagram saya yang ke-6. Habis semua kena hack. Saya naik je follower yang naik, pum, kena hack. Naik je tinggi, kena hack. Sebab saya rasa macam, kenapa nak kena hack saya punya IG? Kan, kalau tak puas hati kita berjumpa lah kan, senang kita bincang. Kenapa nak kena dajal saya dengan benda-benda yang macam ni kan? Sebab saya memikirkan itu kerja saya tu. Tapi ada satu Instagram saya tu dah cecah lebih kurang 500. Dan orang yang ambil Instagram saya tu mesej dengan saya. IG baru, dia mesej. Dia kata, kalau kau nak balik Instagram ni, kau bayar kita 30,000 and then kau ambil balik. Jadi saya beranggapan macam, saya duduk menung sekejap, saya fikir, saya balas. Kalau sebabkan 30,000 tu fikir awak jalan ke syurga awak ambil lah Instagram tu. Sebab benda tu besok kita mati, Allah tak tanya pun. Instagram berapa follower? Jadi dia terus stuck. Saya rasa macam tak apalah, ambil lah. Sebab tak perlu benda tu. Kalau nak kena charge, ibarat kita cari rezeki yang haram lah. Kita ugut-ugut orang macam tu. Saya rasa macam kalau Instagram itu membawa kau ke jalan syurga, kau ambil. Jadi saya rasa sampai yang ke-6. Yang sekarang ni pun saya tak tahu berapa lama lagi boleh bertahan. Saya tak tahu Instagram saya ni berapa lama boleh bertahan. Pernah tak berada dalam satu situasi yang Ali dibawa di tahap yang paling bawah, which is di titik hitam yang paling susah yang Ali pernah lalui? Benda yang orang akan rasa macam saya ni nak buat cerita kot, ataupun ya ke, maksimum dia adalah Hari Raya. Hari Raya pertama, kita kalau boleh nak tutup rumah, jangan bagi orang datang. Tak ada apa nak dihidang. Tak ada apa, kita hanya duduk dalam rumah, pergi sembahyang raya, balik. Apa yang ada je lah. Dan 2009 saya masih makan nasi dengan garam lagi dengan arwah abang. Sebab kita masih tak tahu selok belok dunia ni. Umur 12-an tahun, apa-apa pun ayah.
Jadi bila hilang benda tu, dia jadi apa nak perlu buat. Sampai saya pernah buat daripada Tol Gombak, saya duduk Gombak kan. Daripada Tol Gombak tu, saya minta orang hantar pergi ke tol tu. Saya jalan kaki, saya buat guni sebab daripada terus lebih kurang, lepas tol tu ada BHP lebih kurang dalam 1 kilo lebih lagi akan turun ke belakang rumah saya. Sebab belakang rumah saya nampak je highway tu. Saya dropping kat situ, pegang guni, saya jalan tu, saya cek besi buruk, tin. Sampai tahap tu. Macam sebelum ni lah, macam Ali ada keluarkan kenyataan di mana Ali ingin bersara daripada dunia industri. So macam mana, kenapa boleh keluar kata-kata tu daripada ucapan Ali sendiri? Saya boleh undur secara baik di dalam industri. Tidak akan ada lagi, tidak akan wujud lagi siapa Ali Putih. Akan jadi. Okey, benda tu saya tak pernah terjadi dalam diri saya. Tak pernah terjadi dalam hidup saya. Yang orang maki setahap tu. Sampai saya buka Instagram saya, kalau saya total 700,000 lebih yang DM. 700,000 lebih tu saya bagi lebih kurang dalam 80 ke 100,000 saja yang harap bersabar, ini ujian. Balance semua maki. Jadi saya down. Saya macam, aku tak pernah kena ni macam ni. Jadi saya terpaksa, orang cakap, Ali tak payah Ali buat PC, tak payahlah kot, diam je kot. Saya cakap saya kena buat. Bukan sebab saya nak buat tu, saya nak tunjuk saya betul, tak. Saya kena jelaskan yang saya tak buat. Saya tak buat. Kenapa orang cakap macam saya buat? Kenapa orang maki saya? Kan? Abang saya baru mati ni. Kenapa orang maki saya macam ni? Jadi saya terpaksa buat. Orang cakap tak payah Ali, fikir-fikir dulu. Sebab orang kata, diam je lah Ali. Memang betul, diam. Saya boleh diam. Buat tak tahu je boleh. Tu diam tu. Buatlah tu. Kan? Orang kita ni, sebenarnya orang cakap dah kalau diam tu lebih baik. Ini, dia diam tu betul lah, dia buatlah tu. Jadi saya perlu jelaskan, saya cakap, bukan saya nak buka aib keluarga, tak. Sebab aib keluarga saya dah dibuka dengan keadaan macam tu. Dengan keadaan yang sangat luar biasa. Saya sendiri tonton video tu, saya cakap, apa ni? Keluarga aku kau aib macam ni. Jadi, saya buat. Bila saya jumpa, saya duduk sebelum pergi. Apalah. Kalau ini yang mereka nak lah. Kan, saya dah down, ini yang mereka nak, saya perlu back lah, balik. Okey Ali, so macam yelah dengan isu-isu yang sebelum macam Ali cakap sebentar tadi, macam menerima kecaman dan makian daripada orang Malaysia. So macam mana, apa yang membuatkan Ali lebih kuat dan lebih bersemangat dengan yelah bila menerima kecaman dan makian ni, kadang orang akan rasa down, akan rasa stres dan kan? Sebagainya. So macam mana Ali come out with this? Kalau kata daripada peringkat awal, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan lah, kita ambil 6 bulan, memang kepala saya boleh kategori macam down yang sehabis yang mungkin. Tapi syukur Alhamdulillah, sebab saya dalam keadaan tu, biasalah bila dah jadi begini, mana yang rapat mulalah menjauh, mana yang kawan-kawan mulalah kurang, sebab takut apa-apa terjadi pada mereka pula kan, kena maki ke apa. Jadi saya beranggapan, okey, ini ujian untuk aku, ini bahagian aku. Jadi saya ambil benda tu dengan positif. Sebab kalau saya berfikiran negatif, dia akan pergi negatif sampai bila-bila. Jadi saya rapatkan diri saya pada ustaz-ustaz, saya rapatkan diri saya pada habib-habib, saya rapatkan diri saya dengan majlis-majlis agama. Bila saya pergi pada tempat yang macam-macam tu, mereka mengalu-alukan, mereka tidak menolak, mereka tidak menanya pun masalah belakang apa semua. Cuma sampai di satu tempat situ, mereka akan cakap macam, jom sama-sama kita buat baik, jom sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Jadi saya berfikiran, inilah jalan yang perlu saya berfikir, sebab dia akan pergi ke positif je. Jadi daripada situ saya perlahan untuk hilangkan fikiran saya kepada yang lebih negatif, memikirkan orang maki, orang caci, sebab benda tu takkan habis. Jadi saya cari benda yang lebih kepada positif. Orang cakap kalau macam tu janganlah main media sosial balik. Tutuplah media sosial. Sebab memang kalau saya ikut, kalau media sosial tak penting, saya tutup dah. Memang saya tak payah pakai dalam media sosial. Tapi saya fikirkan kerja. Contoh, orang tu nak panggil kita, dia tak tahu nak contact kat mana. Media sosial tu. Jadi saya fikir balik, kena ada jugalah
daripada itu sebab itu adalah punca rezeki saya untuk bekerja. Saya fikir macam itulah. Selepas abang meninggal so macam kontroversi dengan Balu, isteri abang, so mungkin kita nak tahu macam mana status ataupun follow up kes tersebut. Okey, yang berkenaan pasal tu, saya pun kali pertama memijakkan kaki bermain di kancah-kancah mahkamah ni, sebab sebelum ni tak pernah terjadi. Dan bila dah jadi macam ini, saya rasa perlu jumpa di sanalah senang. Sebab pihak sana pun kita tak nak menyalahkan siapa-siapa. Mereka ajak berunding begitu, jadi kita berunding menggunakan orang yang lebih pakar, iaitu mahkamah. Dan kes masih berjalan. Orang cakap kenapa diseret ke mahkamah, kenapa diseret. Saya tak menyeret. Bila saya diseret, saya menyeretlah. Saya diseret, bukan saya menyeret orang ke mahkamah, tak. Saya yang diseret ke mahkamah. Jadi saya okey, saya cakap saya jalan. Tak perlu ragu-ragu. Saya pergi. Saya tak ada masalah. Dah kes pun dah jalan dengan cantik. Dah beberapa saksi dah jalan. Lagi satu kes pun dah jalan. Hampir beberapa sesi dah jalan. Cuma kita lakukan secara online sebab PKP ni tak boleh nak berjumpa dalam mahkamah ramai-ramai. Dan insya-Allah hujung bulan ni pun saya sendiri akan disoal. Saya pun kalau boleh harap benda itu selesai dengan baik, tak nak jadi kucak-kacir lagi apa semua, sebab saya fikir satu, saya nak bekerja. Baiklah, saya kira itu sahaja perkongsian dan cerita yang dapat kita kongsikan dalam Cerita Raim Star pada kali ini. Dan saya kira kita akan berjumpa lagi pada masa dan waktu yang sama dalam Cerita Raim Star. Bersama dengan saya, Dato' Pan Rajali.